tahun 2011 berlaku satu peristiwa yang namanya Wafa Al-Ahrar. Wafa Al-Ahrar ini ialah perjanjian prisoner exchange yang dibuat di antara Brigade Izzuddin Al-Qassam bersama-sama dengan Zionis Israel, di mana satu orang tahanan Israel yang berada dalam tangan para mujahidin ketika itu, yang namanya Gilad Shalit. Gilad Shalit ini ditangkap oleh mujahidin Brigade Izzuddin Al-Qassam, disembunyikan di dalam terowong-terowong Brigade Izzuddin Al-Qassam dan dijaga dengan sangat rapi. Gilad Shalit ni bila dia keluar daripada tahanan, dia sebut, aku sebenarnya duduk dalam Gaza dalam keadaan sangat seronok. Kadang-kadang mujahidin bawa aku pergi makan barbecue dan ditunjukkan gambar-gambar bagaimana mereka buat barbecue di tepi pantai Gaza bersama-sama dengan mujahidin, yang dijaga oleh satu kumpulan komando khusus namanya Wahdatuz Zil. Wahdatuz Zil ni unit bayang-bayang. Jadi Wahdatuz Zil ni jagalah Gilad Shalit sampailah 2011. Dia ditangkap sekitar 2005-2006. 2011 mereka capai satu persetujuan, satu orang Gilad Shalit ditukarkan dengan lebih 1,000 orang tahanan Palestin yang berada di dalam penjara Zionis Israel. Maka ketika ini alhamdulillah, misi mujahidin yang pertama untuk mendapatkan sekurang-kurangnya 100 orang prisoner of war berjaya mereka capai, dan 100 orang lebih berada dalam tahanan mujahid Brigade Izzuddin Al-Qassam di dalam bumi Gaza. Yang kedua, matlamatnya apa? Matlamatnya ialah untuk menghentikan normalisasi yang nak dilakukan oleh sebuah negara Arab yang sangat-sangat besar, yang mana dijangkakan bulan depan sepatutnya dia melakukan normalisasi bersama-sama dengan Israel, iaitu negara Arab Saudi. Dan Arab Saudi ni tuan-tuan, kalau dia buat normalisasi bersama-sama dengan Israel, maka negara-negara Arab yang lain akan ikut. Sebab dia ialah abang long kepada seluruh 21 negara Arab yang ada. Sebelum daripada ni ada abang-abang kecil yang dah buat normalisasi tapi orang lain tak ikut, seperti UAE. Yang ikut ialah negara kecil yang lain, Bahrain. Tetapi Arab Saudi kalau bernormalisasi bersama-sama dengan Zionis Israel, maksudnya negara Arab tidak lagi boleh diharapkan untuk perjuangan Palestin. Dijangkakan bulan depan dia nak bernormalisasi. 2 hari lepas Muhammad bin Salman keluar kenyataan, aku telah menghentikan rundingan normalisasi bersama-sama dengan Zionis Israel dan aku akan terus menyokong perjuangan rakyat Palestin. Berjaya mujahidin untuk capai misi yang kedua yang juga besar untuk bumi Palestin. Maka sahabat-sahabat kita yang berada di Palestin, mereka maklumkan bahawa jumlah mujahidin yang dihantar masuk ke dalam tanah haram Israel itu ada 1,000 orang. The best of the best, the cream of the cream. Nampaklah macam Scotland sikit kan. Mereka ini yang dilatih untuk masuk ke dalam tanah haram Israel untuk ambil tahanan-tahanan perang, dan yang berbaki masih ada di dalam bumi Gaza ketika ini ialah istishhadiyin ataupun pengebom-pengebom berani mati yang menunggu giliran dan menunggu arahan daripada ketua-ketua mereka untuk melaksanakan tindakan. Tetapi kalau ikut analisanya, mujahidin tidak berniat untuk kekal di dalam tempat-tempat yang telah dijajah itu, kerana mereka tidak mempunyai kekuatan berdepan dengan pesawat-pesawat udara milik Zionis Israel. Sebab Zionis Israel ni kalau dia dah marah, dia akan buat satu tindakan yang mereka bincangkan dan luluskan di dalam tentera mereka. Mereka pernah buat pada tahun 2014, bila mana mujahidin cuba untuk colek seorang tahanan ataupun seorang tentera Zionis Israel, dibawa masuk ke dalam sebuah kawasan namanya Khan Yunis. Maka tentera Israel untuk pastikan mujahidin tak dapat tawanan tersebut, apa yang dia buat? Dia bom keseluruhan kawasan Khan Yunis itu, dan dalam taklimatnya menyebutkan kalau tawanan Israel, rakyat kita itu pun mati, tak ada masalah, asalkan mujahidin tak dapat tawanan. Peristiwa yang bernama ataupun diberi nama dinamakan
sebagai Jumatus Sauda ataupun Black Friday dalam perang pada tahun 2014. Makanya mujahidin dah capai matlamat mereka. Sekarang ni masa Zionis Israel membalas dendam. Mereka sedang menghantam rumah-rumah di bumi Palestin dalam keadaan penduduknya masih lagi berada di dalam rumah. Mereka mengebom kawasan-kawasan yang ada di sana dalam keadaan seluruh kawasan itu tidak lagi berbaki. Dan disebutkan oleh sahabat-sahabat saya yang berada di sana, mereka sebutkan bahawa perang dan serangan kali ini adalah serangan paling dahsyat dalam sejarah Palestin dan sejarah Gaza sejak Gaza mula dikepung pada tahun 2006. Alhamdulillah, saya dah menunggu sejak daripada bulan 2 untuk peperangan ini tercetus. Sebab ura-ura untuk ia berlaku sudah lama ada. Kita tunggu dan tunggu dan tunggu, Allah takdirkan perang tidak terjadi. Sampailah saya berusaha untuk keluar juga tak berjaya untuk keluar. Sampailah kepada tahun ini, bulan 9, saya diizinkan oleh Allah untuk keluar untuk urusan organisasi, meninggalkan keluarga di dalam Gaza. Isteri yang bekerja sebagai seorang wa'izah ataupun ustazah di Wizarat Awqaf, Kementerian Agama di bumi Palestin, sama-sama dengan anak yang sedang bersekolah, anak-anak yang sedang bersekolah. 5 orang anak tiri yang saya ada dan 3 orang anak sendiri. Nampak macam muda, tapi 8 orang anak. Kalau orang tanya kepada saya pengalaman paling ngeri di bumi Palestin, walaupun di dalam peperangan itu, peperangan 2014, peperangan pertama saya lalui di bumi Gaza, saya kehilangan seorang adik ipar. Walaupun ketika itu belum lagi bergelar adik ipar, sebab saya berumah tangga pada tahun 2016. Tetapi pemuda ini yang namanya Abdullah, Syahid Abdullah Al-Minawi, seorang pejuang Brigade Izzuddin Al-Qassam, yang mana pemuda ini pergi untuk menjaga sempadan. Allah takdirkan tempat beliau duduk dan beliau berjaga itu dibom oleh roket Zionis. Bangunan 3-4 tingkat tempat beliau berjaga menghimpap keseluruhan batang tubuhnya, dan lubang yang terhasil sedalam sekitar 3-4 meter. Berlaku gencatan senjata. Adik-beradik kepada Abdullah pergi untuk mendapatkan batang tubuh Abdullah. Digali dan digali dan digali, akhirnya alhamdulillah mereka menemui batang tubuh Abdullah dalam keadaan dia masih lagi memeluk senjata yang dibawa untuknya untuk menjaga sempadan-sempadan Gaza. Nak ditarik keluar Abdullah, kakinya tersangkut, pahanya tersangkut pada dawai bangunan yang musnah. Walaupun telah beberapa hari meninggal dunia, Allah takdirkan pahanya terkoyak, mengalir darah daripada kakinya. Kelebihan yang Allah berikan kepada para syuhada. Tahun 2021 berlaku perang yang seterusnya. 11 hari kemenangan juga di tangan Mujahidin Brigade Izzuddin Al-Qassam dan sahabat-sahabat Mujahidin yang lain. Tetapi di tengah-tengahnya ada satu peristiwa yang saya tidak boleh lupakan, yang berlaku pada tahun 2018, yang disebut sebagai The Great Return March. Perarakan aman yang dilancarkan oleh pemuda-pemuda Palestin dan penduduk Palestin yang berada di Gaza, berarak dengan aman tanpa apa-apa senjata mendekati sempadan di antara Gaza dan juga tanah haram Israel. Dan duka citanya, antara sebab utama perarakan ini diadakan ialah kerana perhatian terhadap isu Palestin semakin lama semakin merudum setelah ia bangkit pada peperangan tahun 2014. Maka pemuda-pemuda ini dalam jumlah puluhan ribu, malah ratusan ribu pemuda, bergerak daripada beberapa lokasi di sepanjang sempadan di antara Gaza dan juga tanah haram Israel. Mereka tidak membawa apa-apa senjata, walaupun di hadapan mereka, mereka nampak Zionis yang memegang sniper-sniper, Zionis yang memegang rifle-rifle Tafor mereka, yang menaiki kenderaan-kenderaan berperisai, yang ke hulu ke hilir dengan Merkava buatan mereka. Tetapi para pemuda ini tidak gentar. Mereka bergerak selangkah demi selangkah mendekati sempadan,
Dan setiap kali laungan takbir dilaungkan Allahu Akbar, maka mereka bergerak satu langkah lagi ke hadapan. Dilaungkan lagi Allahu Akbar, mereka bergerak satu langkah lagi ke hadapan. Di sebelah kanan saya para pemuda yang kami namakan dan berikan gelaran sebagai unit tayar. Unit tayar ni kerja dia apa? Dia akan bakar tayar-tayar di barisan paling hadapan supaya asap tebal yang dihasilkan oleh tayar tersebut menutup pandangan Zionis kepada pemuda-pemuda yang sedang mara. Di sebelah kiri kita ada unit yang dipanggil sebagai unit pagar. Unit pagar bawa satu tali, dipasangkan satu cangkuk yang panjang. Mereka lari ke arah pagar pemisah di antara Gaza dan tanah haram Israel, disangkutkan cangkuk tersebut, ditarik beramai-ramai untuk dijatuhkan pagar. Dan ketika itu setiap kali kami mendengar laungan syahid, syahid, maka para pemuda akan berlari mendapatkan syuhada yang terkorban untuk diusung dan diangkut beramai-ramai, dibawa ke ambulans-ambulans untuk dibawa seterusnya ke hospital dan tanah perkuburan. Ketika itu kita melihat perut-perut yang terburai, tangan-tangan yang terputus, kaki-kaki yang cedera. Ketika itu kita melihat kepakaran tentera Zionis dan latihan yang begitu mantap yang ada pada mereka. Berlaku di hadapan mata saya, seorang sniper Zionis dengan sebutir peluru mampu menumbangkan 3 orang pemuda. Ditembak seorang pemuda, pelurunya tembus kaki pemuda tersebut, masuk ke dalam kaki pemuda kedua yang berada di belakangnya. Tembus kaki pemuda yang kedua, masuk ke dalam kaki pemuda yang ketiga, ketiga-tiga pemuda tersebut tumbang. Saya alhamdulillah berada di belakang pemuda yang ketiga. Maksudnya tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada rezeki sampai ke Gaza nak ikut demonstrasi, pastikan sekurang-kurangnya ada 3 orang di hadapan. Dan bulat yang mereka gunakan itu bukannya bulat biasa. Isteri saya dan anak-anak berada di dalam bumi Gaza. 3 hari lepas mereka berlindung di rumah. Kemudian dimaklumkan kepada saya oleh isteri, disebutkan bahawa keadaan semakin teruk di kawasan rumah kita. Sebuah dewan yang ada bertentangan dengan jalan telah dibom oleh Zionis Israel. Maka dia minta izin dengan saya untuk keluar daripada rumah. Dia keluar daripada rumah, pergi duduk di rumah adik ipar. Tak sampai 1 hari di rumah adik ipar, masjid yang berada di hadapan rumah adik ipar tersebut dibom, yang menyebabkan rumah tempat mereka duduk musnah. Isteri saya, bila saya hubungi, diceritakan dan disebut sebenarnya satu keajaiban, kami masih boleh keluar daripada rumah ini dalam keadaan hidup. Pemuda-pemuda yang berada di sana datang mendukung dan mengambil anak-anak saya, termasuklah anak bongsu Ibrahim yang berumur 1 tahun setengah, daripada tangan isteri saya, dibawa lari ke tempat yang selamat. Dan penduduk-penduduk Palestin ni tuan-tuan dan puan-puan, bila mana berlaku peperangan, mereka dah siap pakai dah baju untuk keluar dan lari bila-bila masa sahaja. Maksudnya yang wanita dia tidur dalam keadaan bertudung, pakai kasut dah siap-siap, anak-anak pun pakai kasut dah siap-siap. Ada sahaja amaran bahawa rumah akan dibom ataupun ada bunyi letupan di tempat yang dekat dengan mereka, maka mereka akan lari meninggalkan rumah. Bila isteri saya lari keluar rumah bersama-sama dengan anak-anak, diceritakan bahawa pemandangan di jalan raya ketika itu sangat menyayat hati. Cebisan-cebisan daging memenuhi jalan raya, tangan-tangan, kaki-kaki yang terputus. Dan diceritakan bahawa di situ, lokasi tersebut, 11 orang mati syahid. Tetapi Allah takdirkan, alhamdulillah, isteri saya dan anak-anak keluar dalam keadaan yang selamat, hanya cedera ringan sahaja. Saya tanya kepada isteri, saya kata, kalau begitu saya nak balik ke Gaza, saya nak pastikan kalian selamat. Isteri saya kata, kalau kau balik ke Gaza, kau nampak roket, kau buat macam tu, roket tu boleh berhenti, kau baliklah ke Gaza. Tapi kalau kau balik ke Gaza, kau tak boleh buat apa-apa, dalam keadaan tidak ada elektrik, dalam keadaan tidak ada air, dalam keadaan tidak ada internet. Maka kerja engkau duduk kat Malaysia, bagi orang Malaysia faham tentang Palestin, bagi mereka ada semangat berjuang untuk Palestin, bagi mereka berdoa untuk Palestin, bagi mereka menderma untuk Palestin.
Aku di sini, Allah yang akan jaga aku. Aku minta maaf kepada engkau atas semua kesilapan yang aku telah buat, dan kau redakanlah kalau nyawa aku ditarik pada bila-bila masa. Semalam petang saya menghubungi isteri saya. Sampai sekarang belum ada lagi balasan, tetapi saya rasa mereka masih lagi hidup, sebab hati saya masih lagi tenang. Mudah-mudahan kalian mendoakan mereka dan mendoakan seluruh penduduk Palestin, dan mudah-mudahan kalian juga ada peranan masing-masing untuk membebaskan bumi Palestin, dan pastinya pembebasan itu akan berlaku insya-Allah dalam masa yang terdekat. Aku li qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum.